Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan menerangkan kepada awak mengenai graf gerakan linear. Jadi hari ini awak di hujung video ni insya-Allah awak akan dapat menganalisis mengenai graf gerakan linear. Baik, pertama sekali kita review dahulu konsep gerakan linear. Gerakan linear. Ada tiga benda yang awak kena tahu, iaitu sesaran, halaju dan juga pecutan. Sesaran ini adalah lintasan terpendek dari titik awal. Diukur biasanya dalam meter. Kalau halaju ini adalah dimaksudkan dengan kadar perubahan sesaran. Jadi kalau sesaran dia berubah, maksudnya dia ada halaju lah. Maksudnya dia bergerak lah. Halaju ni maksudnya dia bergerak. Ataupun kalau awak tulis dalam bentuk matematik, awak boleh tulis macam ni lah. Ataupun awak tulis sebagai perubahan sesaran bahagikan dengan masa. Jadi kita tahu untuk unit sesaran ni unit dalam meter dan masa tu unit adalah saat. Jadi dia punya unit adalah meter per saat. Itu dia punya unit. Baik, ketiga kita akan tengok kepada pecutan. Untuk pecutan kita ada kadar perubahan halaju. Dia naiklah kan. Jadi awak ada halaju. Kalau sesaran berubah, awak ada halaju. Kalau halaju berubah, awak ada pecutan. Seterusnya, kadar perubahan halaju ataupun kita tulis dalam bentuk matematik sama juga kita boleh tulis sebagai perubahan halaju bahagikan dengan masa. Jadi kita tahu sama juga macam unit dia. Halaju ni unit adalah meter per saat dan masa ni unit adalah saat lah. So kita ada dapat meter per saat iaitu saya tulis lagi sebagai meter per saat kuasa 2 di sini. Baik, apa kaitannya dengan graf gerakan? Kita ada 3 jenis graf. Pertama, graf yang kita ada adalah graf sesaran melawan masa, S melawan masa, T. Unit untuk sesaran adalah meter. Unit untuk masa adalah saat. Baik, jadi untuk graf mana-mana graf, awak akan berminat dengan dua benda. Sama ada awak nak minat dengan dia punya kecerunan ataupun awak nak minat dengan dia punya luas bawah graf. Dua benda ni Ini pertama, ini kedua. Bila kita nak analisis. Baik, kalau kecerunan, kita boleh tengok kecerunan ni dengan membahagikan macam kecerunan Kalau awak ingat lagi, awak tingkatan 3, cara awak cari kecerunan adalah perubahan Y bahagi dengan perubahan paksi X. Jadi paksi Y di sini, ini adalah dia punya Y. Ini adalah, masa ni adalah dia punya X. So kalau sesaran ini adalah Y dan X tu adalah dia punya masa. Jadi maksudnya di sini awak boleh dapat kecerunan itu sebagai kecerunan adalah sesaran bahagikan dengan masa. Tapi kita tengok, ini sesaran bahagi masa Jadi maksudnya kecerunan itu adalah perubahan sesaran tu bahagi dengan perubahan masa. So ini kalau tengok similar, secara kalau cuba kaitkan lah. Ni awak tengok sini, sama kan? Sama tak? Hampir sama lah kan? Iaitu kecerunan sesaran bahagi masa, halaju pun adalah sesaran bahagi dengan masa. Perubahan sesaran bahagikan dengan masa. So maksudnya macam ni. Kalau awak ada graf sesaran masa S melawan T, maksudnya awak dapat kecerunannya, awak akan dapat dia punya halaju.
Kedua, kita akan tengok kepada graf hal laju masa. So, kalau graf hal laju masa, awak akan dapat ni V adalah meter per saat dan T adalah saat. Sekarang, untuk graf hal laju masa, ini adalah graf yang sangat penting lah untuk awak kaji. Sebab dalam graf ini, kita akan tengok kepada kedua-duanya sekali lah, iaitu kecerunan dan juga luas bawah graf. Untuk graf sesaran masa ni, kita tak minat sangat dengan dia punya luas bawah graf sebab dia tak ada mewakili apa-apa kuantiti sangat. So, kalau untuk graf hal laju masa, V melawan T dengan unit meter per saat, so kita tengok dahulu dia punya kecerunan lah. Macam saya cakap, kecerunan adalah paksi Y tu, perubahan paksi Y awak bahagikan dengan perubahan paksi X. Jadi, paksi Y dia di sini adalah ini. Ini paksi Y dia. Ini dia punya Y. Dia punya hal laju. Hal laju. Lepas itu, dia punya X adalah T. Ini dia punya X. Bahagikan dengan masa. Baik, cuba relatekan hal laju bahagi dengan masa ini apa? Hal laju bahagi masa ini adalah dia punya pecutan. Jadi kita dapat di sini kecerunan bagi graf hal laju masa, iaitu hal laju bahagi dengan masa. Hal laju bahagi masa ni adalah definisi bagi pecutan. Okey, macam saya cakap, untuk graf hal laju masa awak akan ada nilai lain yang awak nak tahu, iaitu luas bawah graf. So, kalau luas bawah graf, kalau kecerunan adalah Y bahagi dengan X. Kalau untuk luas bawah graf, awak akan dapat hal laju darabkan dengan masa lah. So, hal laju darab dengan masa. Itu dia punya luas bawah graf. So, saya ambil unit saya tandakan dengan kurungan ni sebab saya nak tengok dia punya unit. Unit bagi hal laju adalah meter per saat. Unit bagi masa adalah saat. Jadi di sini, kalau awak darabkan ni hal laju hal laju adalah meter per saat, masa adalah saat. Bila darabkan, awak dapat meter. Unit dia. Unit analisis unit bagi luas bawah graf. So, meter ni sebenarnya adalah unit bagi satu, sesaran hal laju atau pecutan. So, kalau kita tengok sini, pecutan adalah meter per saat. Hal laju adalah meter per saat dan sesaran adalah meter. Of course lah. Itu adalah dia punya kuantiti fizik yang diwakili oleh luas bawah grafnya. Jadi, sini awak dapat sesaran. Kalau awak nak tahu dia punya luas bawah graf, maksudnya awak dapat dia punya sesaran. Kalau nak tahu dia punya sesaran daripada graf hal laju masa, awak boleh dapatkan dengan mencari luas bawah graf. Baik, untuk yang ketiga, kita tengok graf pecutan masa. Ini bukan tak popular lah, tapi itulah. Kalau nak tengok antara sini, sebab kalau hal laju masa awak boleh cari kedua-duanya sekali. So, ini untuk yang ketiga. So, saya ada graf pecutan melawan masa. Pecutan unit dia adalah meter per saat. Dan masa unit dia adalah saat. Jadi maksudnya di sini saya tak tengok dia punya kecerunan lah, sebab tak ada kuantiti yang diwakili oleh kecerunan tu sangat. So di sini kalau untuk graf pecutan masa, biasanya kita tengok kepada luas bawah graf lah. Luas bawah graf. Jadi untuk luas bawah graf, apa yang awak ada adalah macam saya cakap tadi, kalau luas, awak darabkan antara kedua-dua paksi tu. Jadi awak tengok di sini, awak ada pecutan, awak darabkan dengan masa. Saya analisiskan dia punya unit Pecutan ni dia punya unit adalah meter per saat. Dan unit untuk masa adalah saat. Jadi bila saya darabkan, saya akan dapat ni meter per saat darabkan dengan saat. Ini saya dapat meter per saat. Tapi kita tengok meter per saat ni, unit untuk apa? Meter per saat. Unit untuk hal laju. Kita dah bandingkan ini meter per saat, iaitu unit bagi hal laju.
Baik, jadi kesimpulannya di sini senang saja. Kalau untuk graf sesaran masa, kecurunannya kita dapat hal laju. Kalau untuk graf, saya tunjukkan poin-poin penting dia di sini. So, poin penting ni macam ni. Kalau awak ada graf sesaran masa, maksudnya dia punya kecurunan, awak akan dapat hal laju. Kalau awak diberikan dengan graf hal laju masa, maksudnya awak akan dapat dia punya kecerunan sebagai pecutan. Awak boleh cari pecutan lah dengan mencari dia punya kecerunan. Dan juga awak boleh cari dia punya sesaran melalui graf hal laju masa ni dengan melihat kepada luas bawah graf. Dan juga untuk pecutan, ini pecutan melawan masa, graf pecutan melawan masa. Daripada graf pecutan melawan masa ni awak akan boleh dapat dia punya luas bawah graf sebagai hal laju. Jadi itu yang kita minatlah daripada graf sesaran melawan masa ini. So nanti untuk contohnya, nanti kita akan tengok kepada contoh lain. Okey, bagaimanakah anda boleh menentukan hal laju daripada graf sesaran melawan masa? Jadi awak tengok tadi graf sesaran melawan masa, apa yang mewakili hal laju tadi? Sama juga graf hal laju melawan masa, apa yang mewakili pecutan tadi? Dan graf hal laju melawan masa juga kan, apa yang mewakili pecutan tadi? So kalau awak dah dengar yang tadi tu, maksudnya awak insya-Allah lah boleh jawab.